Eksodus ke syurga tropika, Malaysia. Lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. 15 Februari 2026, 9.45 pagi. Pesawat Lufthansa dengan nombor penerbangan LH772 dari Frankfurt mendarat dengan lancar. Sejurus pintu balai ketibaan dibuka, ia bagaikan empangan yang pecah. Seramai 280 penumpang Eropah berkulit putih melangkah keluar serentak. Ada yang mengheret bagasi besar, ada yang mendukung anak kecil, dan sebahagian lagi memegang kemas folder biru tua dengan tulisan besar, "Permohonan residensi tetap Malaysia." Pengumuman di lapangan terbang bergema, tetapi tiada siapa yang mempedulikannya. Mata mereka melilau mencari kaunter laluan khas imigresen yang disediakan khas oleh kerajaan Malaysia untuk pemohon residensi tetap yang baru. Dalam tempoh 3 bulan yang lalu, jumlah warga Eropah yang memohon untuk menetap secara kekal di Malaysia telah melonjak melepasi angka 180,000 orang. Satu angka yang membuatkan Jabatan Imigresen sendiri terpaksa menyemaknya 2 kali kerana sepanjang tahun lalu, jumlahnya hanyalah 48,000 orang. Nama saya Hans Müller, 54 tahun, dari Berlin, kata seorang lelaki berbadan tegap dengan rambut yang mula memutih, tersenyum lebar di hadapan kamera televisyen Malaysia. Di Jerman, saya membayar cukai sebanyak 42% daripada pendapatan tahunan saya. Musim sejuk berlangsung selama 4 bulan dalam kegelapan, dan bil elektrik naik 30% tahun ini. Saya jual rumah saya di Berlin dengan harga 850,000. Saya beli sebuah villa 3 tingkat di Pulau Pinang dengan harga hanya 180,000. Duit selebihnya cukup untuk saya hidup selama 20 tahun lagi tanpa perlu bekerja. Di sebelahnya, seorang wanita bernama Anna Frank, 38 tahun dari Munich, memeluk erat anak perempuannya yang berusia 7 tahun. Di sini, anak saya boleh belajar di sekolah antarabangsa dengan yuran separuh harga berbanding di Jerman. Dan cuacanya tidak sejuk membeku sehingga jari jemari kebas. Seorang pegawai imigresen tersenyum lebar sambil mengecok pasport mereka. "Selamat datang ke Malaysia," katanya dalam bahasa Inggeris yang fasih. Kaunter untuk visa program residensi jangka panjang premium, PRJP, dan residensi tetap, PRD letak di laluan paling kiri. Ada bas percuma untuk ke pusat khidmat pemohon residensi tetap di Aras 2. Berita ini tersebar ke seluruh dunia dalam masa kurang dari 24 jam. Media Jerman, Der Spiegel dan Frankfurter Allgemeine Zeitung memaparkan tajuk berita utama yang besar, Exodus. 100,000 warga Eropah melarikan diri. Jerman kehilangan populasi berpendapatan tinggi. Kansler Olaf Scholz segera memanggil mesyuarat kabinet tergempar pada jam 10 pagi. Di Putrajaya, pejabat Perdana Menteri Malaysia mengeluarkan kenyataan rasmi. Kerajaan mengalu-alukan semua pihak yang mencintai Malaysia dan bersedia mematuhi undang-undang negara. Kami akan meningkatkan kuota residensi tetap kepada 209 bagi setiap warga negara tahun ini dan akan membuka pusat khidmat sehenti di Pulau Pinang, Langkawi dan Kuala Lumpur menjelang bulan Mac. Sementara itu di Berlin, di dalam pejabat Chancellor, seorang lelaki berusia 62 tahun yang segap bersut biru tua duduk di hadapan skrin komputer. Dia merenung imej rakyat Jerman yang berbaris panjang di KLIA. Dia mengeluh panjang, "Kita sedang kehilangan darah daging bangsa kita." Dan mereka tersenyum, kelihatan lebih bahagia berbanding seumur hidup mereka. Pejabat Chancellor Jerman, Berlin. 10 pagi, 15 Februari 2026. Bilik mesyuarat kabinet tegang. Chancellor Olaf Scholz duduk di kepala meja, wajahnya pucat lesi. Dia melihat imej satelit yang menunjukkan barisan penumpang yang sangat panjang di lapangan terbang Frankfurt dan Munich. 180 orang dalam 3 bulan. Ini lebih ramai daripada jumlah rakyat Jerman yang berpindah ke Switzerland sepanjang tahun lepas, jerit Menteri Dalam Negeri. Kita telah kehilangan lebih 42,000 doktor, jurutera, saintis, dan pembayar cukai berpendapatan tinggi. Skrin Lita tertutup memaparkan siaran langsung dari KLIA. Warga Jerman kelihatan ceria, mengambil swafoto dengan papan tanda selamat datang ke Malaysia, rumah baharu anda. Menteri Ekonomi menghempas fail ke atas meja. Tahun lepas, jumlah cukai yang mereka bayar mencecah 8.7 bilion.
Jika angka ini melepasi 202 orang menjelang akhir tahun, bajet kesihatan dan pencen kita akan mengalami defisit serta-merta. Seorang penganalisis dari Institut IFO dipanggil untuk memberi penerangan segera. Punca utamanya ialah, pertama, cukai dan kos sara hidup yang melambung tinggi. Keluarga berpendapatan sederhana membayar hampir 50% cukai. Kedua, harga tenaga meningkat 300% sejak perang Ukraine. Ketiga, 4 bulan musim sejuk yang gelap menyebabkan kemurungan, menjejaskan purata 28% populasi. Keempat, konflik politik dalaman yang tidak stabil. Dan kelima, Malaysia membuka visa PRJP serta residensi tetap secara pantas, tanpa memerlukan pelaburan sebanyak $500,000 seperti di Portugal atau Sepanyol. Visual beralih ke rancangan TV siaran langsung. Bina hidup Anda. Pengacara menemu bual seorang nenek berusia 71 tahun dari Hamburg. Saya jual apartemen saya di bandar dengan harga $420,000. Saya beli sebuah rumah kayu di tepi pantai di Langkawi dengan harga $95,000. Perbelanjaan bulanan saya hanya 800 yen. Saya masih ada duit lebih untuk melancong ke Jepun setiap bulan. Anak cucu boleh datang melawat bila-bila masa, tak perlu lagi tempah tiket mahal. Kemarahan meletus di media sosial Jerman. #Warum wir fliehen, kenapa kami lari, menjadi sohor kini nombor 1 di seluruh negara. Satu hantaran daripada seorang jurutera BMW berusia 46 tahun menerima lebih 280,000 tanda suka. Di Malaysia, saya dapat sebuah villa 4 bilik dengan kolam renang peribadi dengan harga yang sama seperti sebuah apartemen 2 bilik di Berlin. Kenapa saya perlu kembali untuk membayar cukai kepada kerajaan yang menyusahkan hidup saya? Di pejabatnya, Scholz memberi arahan tegas. Bentuk satu pasukan petugas khas dalam masa 48 jam. Hantar delegasi peringkat tertinggi ke Kuala Lumpur dengan segera. Kita mesti berunding untuk menghentikan aliran ini sebelum terlambat. Tetapi pada masa yang sama di lapangan terbang Frankfurt, penerbangan LH772 yang seterusnya ke Kuala Lumpur masih penuh sesak. Pusat Khidmat Sehenti, Aras 2, KLIA. 8.30 pagi, 16 Februari 2026. Barisan lebih 300 orang, semuanya warga Eropah yang baru mendarat malam tadi, beratur panjang. Ada yang masih memegang bagasi besar. Di atas meja perkhidmatan, papan tanda dalam bahasa Inggris, Jerman, dan Melayu tertera dengan jelas. Visa PRJP, residensi tetap, laluan khas. Masa proses, 7 hari. Saya mulakan dengan PRJP dahulu, kata Encik Klaus Richter, 52 tahun dari Düsseldorf, sambil menyerahkan satu folder tebal kepada pegawai. Saya di bawah kategori pesara berpendapatan tinggi. Saya ada pendapatan pencen tahunan sebanyak 92,000 omo dan saya melabur dalam bon Malaysia sebanyak 500 mengikut syarat baharu 2006 yang jauh lebih longgar. Tidak perlu lagi ada pengalaman kerja 5 tahun. Pegawai dari Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, MIDA, tersenyum lebar. Sama-sama, Encik Klaus. Visa PRJP ini membenarkan Anda tinggal selama 5 tahun penuh dan boleh disambung untuk 5 tahun lagi serta-merta. Jika Anda tinggal selama 3 tahun berturut-turut tanpa melanggar syarat, Anda boleh terus memohon residensi tetap. Tidak perlu pulang ke negara asal walaupun untuk sehari. Di sebelahnya, seorang ibu dan anak dari Austria, Elisabeth, 41 tahun, memeluk anak lelakinya yang berusia 9 tahun. Saya memilih kategori profesional bekerja dari Malaysia. Saya bekerja secara jarak jauh untuk sebuah syarikat di Frankfurt dengan pendapatan tahunan 115,000. Syarikat saya mempunyai pendapatan terkumpul melebihi 150 juta dalam 3 tahun. Mengikut syarat baharu tahun ini, ia telah diturunkan kepada hanya 50 juta. Anak saya dapat belajar di sekolah antarabangsa dengan sebahagian yuran ditanggung dan insurans kesihatan 50,000 di Malaysia meliputi segalanya. Di dalam pusat itu, terdapat sebuah bilik mesyuarat kecil dengan skrin LED yang memaparkan video penerangan mengenai visa PRJP 2026 yang dikemas kini. Warga negara global berharta, aset di 1 juta plus pelaburan di Malaysia di 100 DC. Pesara, umur 5 plus dengan pendapatan tahunan ke 80,000 atau 40,000 plus pelaburan ke 50,000.
Tanggungan pasangan dan anak di bawah 20 tahun boleh dipohon sehingga 4 orang. Yuran hanya Kinus 1E600 untuk permit kerja dan visa kemasukan berganda selama 10 tahun. Angka terkini dari MIDA pada bulan Januari-Februari 2026 menunjukkan lebih 68,000 warga Eropah telah memohon PRJP. Dengan 42% daripadanya adalah warga Jerman, diikuti Prancis, United Kingdom, dan Belanda. Di Jerman, saya perlu perbaharui visa setiap tahun dan lapor diri setiap 3 bulan, kata seorang pemohon dengan kuat. Di sini, saya boleh tinggal lama, dan selepas 3 tahun, saya akan menjadi rakyat Malaysia. Secara praktikalnya, pegawai itu menekan butang. Pencetak mengeluarkan surat kelulusan PRJP yang pertama untuk hari itu. Tahniah, Encik Klaus. Selamat datang ke rumah baharu anda. Berita ini sampai terus ke pejabat Chancellor Jerman dalam masa 2 jam. Olaf Scholz melihat dokumen itu dan menggenggam penumbuknya. Mereka menggunakan PRJP sebagai batu loncatan untuk mendapatkan residensi tetap. Bagaimana kita nak hentikan ini? Batu Feringhee, Pulau Pinang. Projek mewah Seafront Horizon. 2:03 petang, 17 Februari 2026. Sebuah van putih milik syarikat hartanah berhenti di hadapan sebuah villa 3 tingkat berwarna putih biru yang menghadap laut, dengan pemandangan Teluk Pulau Pinang yang memukau. Hans Muller berjalan di taman sambil ejen jualan menuding jari ke arah kolam renang peribadi berukuran 12x6 meter. Inilah dia. Villa mewah, seluas 450 meter persegi, 4 bilik tidur, 5 bilik air, dengan harga hanya RM1,2 juta. Di Berlin, dengan wang sebanyak ini, saya hanya mampu membeli sebuah kondominium 2 bilik di pinggir bandar. Ejen jualan itu tersenyum lebar. Sekarang ada promosi istimewa untuk pemegang PRJP, ansuran 0% selama 36 bulan. Bayar 30% deposit dan Encik Hans boleh terus masuk. Dari sini ke Jambatan Pulau Pinang hanya 1,5 jam dan dekat dengan lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang. Tidak jauh dari situ, di Pantai Cenang, Langkawi, Anna Frank dan anak perempuannya berdiri berkaki ayam di atas pasir putih di hadapan villa mereka, Laguna Tropika. Sebuah villa kayu jati 3 tingkat yang besar dengan lift pribadi yang turun terus ke kolam renang Infinity. Harganya hanya RM1,3 juta, sekitar 260,000. Di Munich, rumah seperti ini pastinya berharga lebih 1,8 juta, kata Anna, suaranya sebak. Di sini, bil elektrik sebulan cuma RM250, bil air 80, kami makan makanan laut segar, setiap hari dengan harga 30 setiap hidangan. Saya masih boleh hantar 1,000 sebulan kepada ibu saya di Jerman dengan selesa. Di dalam bilik pameran, sebuah TV skrin besar menayangkan klip promosi Pulau Pinang dan Langkawi 2026. Villa mewah di bawah setengah juta euro. Bermula dari RM499,000. 5 menit ke pusat beli belah. Pengangkutan percuma ke lapangan terbang seumur hidup. Komuniti Eropah sudah melebihi 15,000 orang. Kemas kini hari ini, dapatkan hak milik 100% untuk warga asing melalui syarikat tempatan. Di pejabat jualan di Pulau Pinang, papan tanda terjual 70% dalam 2 minggu tergantung megah. Sepasang suami istri dari Belanda baru sahaja menandatangani perjanjian selepas terbang ke sini hanya 3 hari yang lalu. Kami jual rumah kami di Amsterdam dengan harga RM620,000. Di sini kami beli 2 buah villa dan masih ada baki simpanan RM150,000. Visual beralih ke kumpulan Facebook orang Jerman di Malaysia. Hantaran Hans telah dikongsi lebih 42,000 kali. Hari ini saya pindah masuk. Pagi tadi bangun, berenang sambil tengok matahari terbit, tiada jerebu, tiada salji, tiada cukai 42%. Hidup ini baru sahaja bermula. Sementara itu, di pejabat Chancellor di Berlin, Olaf Scholz menatap laporan hartanah Malaysia yang baru sahaja sampai ke mejanya. Villa mewah di Malaysia bermula dari RM490,000. Dia menepuk meja. Sediakan pesawat. Delegasi peringkat tertinggi akan terbang ke Kuala Lumpur esok pagi. Pejabat Chancellor Jerman, Berlin. 6.45 pagi, 18 Februari 2026. Lampu di bilik mesyuarat kabinet tergempar
menyala terang walaupun langit masih gelap. Chancellor Olaf Scholz duduk di kepala meja, tangannya menggenggam tepi meja sehingga buku lalinya memutih. 180.000 orang dalam 33 hari. Ini bukan migrasi. Ini adalah penghijrahan besar-besaran yang paling dahsyat dalam sejarah moden kita. Menteri Kewangan menghempas laporan ke atas meja. Angka terkini dari lapangan terbang Frankfurt dan Munich hari ini, ada 14 penerbangan terus ke Kuala Lumpur, semuanya penuh. 87% penumpang adalah warga Jerman berpendapatan tinggi melebihi 80 setahun. Kita kehilangan otak dan dompet negara serentak. Rakaman kamera litar tertutup dari Clia ditayangkan secara langsung di skrin besar. Lebih 400 warga Jerman sedang berbaris di kaunter laluan khas PRJP, tersenyum riang, mengambil gambar dengan papan tanda Malaysia, rumah Anda, selamanya. Ada yang melambai kepada rakan-rakan di Jerman melalui panggilan video. Mereka jual segalanya. Menteri Dalam Negeri menunjuk ke arah gambar. Rumah 850.000 di Berlin menjadi villa 900.000 di Pulau Pinang. Kereta Mercedes S-Class menjadi motosikal Honda Wave berharga 4,500 rent. Mereka kata di sini mereka benar-benar hidup, bukan sekadar bertahan. Scholz beralih kepada ahli ekonomi dari Bundesbank. Jika angka ini mencecah 250.000 orang menjelang match, berapa defisit bajet kita? Sekurang-kurangnya 14 bilion tahun ini, Tuan. Dan sistem pencen warga emas akan runtuh dalam masa 18 bulan. Telefon berdering. Menteri Luar Negeri menjawab panggilan dari Kedutaan Jerman di Kuala Lumpur. Perdana Menteri Malaysia telah mengesahkan, Tuan. Mereka tidak akan menghentikan kuota PRJP dan residensi tetap. Malah, mereka akan menambah 3 lagi insentif baharu untuk warga Eropah dalam minggu ini. Bilik itu senyap sunyi selama 3 saat sebelum meledak dengan jeritan. Kita mesti hantar delegasi sekarang. Istiharkan darurat ekonomi. Larang penjualan rumah kepada warga asing. Scholz bangun, penumbuknya digenggam erat. Pesawat tentera udara sudah bersedia. Saya sendiri akan mengetuai delegasi. Kita akan ke Kuala Lumpur esok pagi, dan kita tidak akan kembali tanpa perjanjian untuk menghentikan gelombang ini. Visual beralih ke Pulau Pinang pada waktu yang sama. Hans Muller sedang menghirup kopi di tepi kolam renang pribadinya. Teleponnya bergetar. Dia tersenyum ke arah kamera. Dengar cerita Jerman terkejut, saya dah katakan, di sini memang syurga. Mitte, Berlin. 7.30 malam, 19 Februari 2026. Di sebuah apartemen lama di tingkat 5, cahaya neon kuning suram menerangi wajah Peter Wilhelm, 48 tahun, seorang jurutera perisian di Siemens. Dia duduk memeluk lutut, merenung timbunan dokumen di atas meja. Resit cukai untuk tahun 2025 sebanyak 47.800 daripada gaji tahunan 98.000. Saya bekerja 12 jam sehari. Balik ke rumah, saya terima bil elektrik 680 sebulan, kata Peter ke arah kamera video, disiarkan terus ke kumpulan Facebook orang Jerman pindah ke Malaysia. Musim sejuk tahun ini suhu mencecah kulu 18 darjah Celsius. Bekalan elektrik terhad. Dan kerajaan menaikkan lagi harga tenaga sebanyak 42% kerana perang Ukraine belum berakhir. Ekonomi merosot selama 5 suku tahun berturut-turut, KDNK menguncup 1.8%. Dia mengangkat telefonnya, menunjukkan gambar villa di Pulau Pinang yang baru ditempahnya. Di sini, jumlah cukai yang saya bayar adalah 0% untuk pendapatan pension dan dividen dari luar negara mengikut peraturan PRJP yang baharu. Kos sara hidup sebulan 10 duhan, makan kenyang, tidur lena, pemandangan laut, tiada lagi salji runtuh atas bumbung. Data dari Bundesbank yang bocor pagi tadi mengesahkan segalanya. Cukai pendapatan tertinggi di Eropah 45-49% untuk pendapatan melebihi 699 yuan, cukai nilai tambah, VAT, 19%, ditambah cukai tenaga khas 7%. Inflasi berterusan pada 6.2%. Sewa rumah di bandar-bandar besar melonjak 28% dalam 2 tahun. Kadar pengangguran tersembunyi dalam kalangan pekerja berumur 40,55 tahun mencecah 14%. Di stesen kereta api Hauptbahnhof, sekumpulan 120 warga Jerman sedang menunggu kereta api ke lapangan terbang.
Nama saya Thomas, 61 tahun, dokter bersara dari Hamburg, katanya kepada seorang wartawan. Di Jerman, pencen saya dikenakan cukai 38%. Sebuku roti berharga 45 nen. Di Malaysia, saya dapat pencen penuh 45 nos sebulan. Saya beli rumah tepi pantai berharga 550,000 dan masih ada duit lebih untuk rawatan di hospital bertaraf 5 bintang di Kuala Lumpur setiap tahun. Seorang ahli ekonomi dari Institut IFO bercakap dalam rancangan TV siaran langsung. Ini adalah Brain Drain 2.0 yang paling teruk dalam 80 tahun. Rakyat Jerman yang berkemahiran tinggi dan mempunyai simpanan sedang menjual segalanya dan berpindah kerana di sana bukan sahaja cuacanya baik, tetapi cukainya sifar untuk pesara dan pelabur. Di pejabatnya, Olaf Scholz mendengar laporan rahsia, jari jemarinya menggeletar. Adakah kita perlu menaikkan lagi cukai orang kaya untuk menampung kerugian atau kita akan kehilangan mereka semua? Visual beralih ke Pulau Pinang pada pagi yang sama. Hans Müller berdiri tersenyum di hadapan kamera, menyiarkan video baharu. Nampak tak? Inilah sebab sebenar kenapa mereka semua lari ke sini. Jalan Alor, Kuala Lumpur. 11:15 pagi, 20 Februari 2026. Pasar malam yang dahulunya hanya berbau sate dan durian kini mempunyai 12 gerai baharu yang menjual sose Jerman asli dalam seminggu. Bratwurst berharga RM15 currywurst, dengan kentang putar RM25. Pengumuman dalam bahasa Melayu dan Jerman bergema. Pemilik gerai tempatan, Mak Cik Aminah, tersenyum hingga ke telinga. Dulu sehari dapat jual RM300, sekarang RM4000 sehari. Orang Jerman datang ramai, sekali beli 10 batang. Di Pulau Pinang, komuniti kampung Jerman di sebuah lorong di Batu Feringhi muncul dalam sekelip mata. Papan tanda kayu jati terukir, "Selamat datang ke Little Berlin, Pulau Pinang." Terdapat kedai roti Rai, kafe khas dari Munich, dan sebuah kelab penyokong Bayern Munich yang menayangkan perlawanan secara langsung setiap malam. Seorang budak Melayu berusia 12 tahun, adik Faris, mengayuh basikal menjual air kelapa. Orang Jerman beli air kelapa saya 50 botol sehari. Setiap kali mereka bagi tip 10 romeng. Katanya, di sini 10 kali lebih murah dari Berlin. Di Langkawi, kawasan Villa Laguna Tropika yang dahulunya sunyi kini dipenuhi 128 buah kereta Mercedes berplat Jerman. Seorang nenek Melayu berusia 68 tahun, Nek Timah, duduk menjual durian di tepi jalan. Dulu sehari jual 20 biji, sekarang 200 biji. Mereka beli lagi mahal dari orang tempatan, RM10 lebih sekilo. Katanya lagi sedap dari durian di Pasar Raya Berlin. Di Cameron Highlands, sebuah sekolah antarabangsa baharu, Euro-Malaysian International School, membuka pendaftaran hari pertama. Seramai 87 kanak-kanak Jerman mendaftar dalam masa 3 jam. Seorang guru tempatan, Cikgu Aisyah, berkata dengan teruja, "Budak-budak Jerman ni dah pandai cakap Melayu 3 perkataan dalam hari pertama. Selamat pagi, terima kasih, dan sedap. Mereka suka sangat makan tom yam." Data terkini dari Jabatan Pendaftaran Negara menunjukkan 47 komuniti Eropah baharu telah muncul di seluruh negara. Pulau Pinang plus 12 4 seran, Langkawi plus 8 seran, Kuala Lumpur plus 3 900, malah di Ipoh, Johor Bahru, dan Melaka. Terdapat kumpulan-kumpulan kecil seramai 300-500 orang. Pejabat Perdana Menteri mengeluarkan kenyataan segera. Kerajaan mengalu-alukan semua. Kami akan membuka 8 lagi pusat sambutan Eropah Malaysia menjelang match untuk menyokong perniagaan tempatan yang berkembang pesat hasil daripada gelombang ini. Sebuah bar pantai di Pulau Pinang. Waktu senja. Di sebatang jalan di Pulau Pinang, warga tempatan dan warga Jerman berjalan berselisih, saling bertegur sapa sambil tersenyum. "Apa khabar?" "Sehr gut, danke schön." Di bawah sebatang pokok kelapa, seramai 28 orang Jerman duduk di sebuah meja panjang, mengangkat gelas bir Tiger yang sejuk sambil merakam video siaran langsung untuk dihantar pulang. Kamera beralih dari seorang ke seorang, semua tersenyum lebar. "Nama saya Hans Müller, 54 tahun, katanya sambil mengangkat gelas. Di Berlin, saya bangun pagi disambut salji tebal dan cukai 42%. Di sini, saya bangun melihat matahari terbit di atas laut.
Boleh berjoging setiap hari tanpa jerebu. Saya beli villa ini dengan harga Rm1.2 juta dan wang saya cukup untuk 25 tahun lagi. Inilah syurga. Seterusnya, Anna Frank, 38 tahun dari Munich, memeluk erat anak perempuannya. Anak saya selalu selesema setiap musim sejuk di Jerman. Sekarang dia bermain di pantai sepanjang hari, tiada lagi hidung berair. Yuran sekolah antarabangsa 70% lebih murah. Saya bekerja jarak jauh, dapat gaji penuh, dan tidak membayar €1 pun cukai di sini. Malaysia adalah syurga bagi ibu tunggal. Nenek Erika, 72 tahun dari Hamburg, tersenyum menampakkan kedutan. Saya jual apartemen lama saya dengan harga $420,000. Saya beli rumah kayu di tepi pantai Langkawi dengan harga $590,000. Perbelanjaan bulanan hanya 2,8 raden. Makan makanan laut segar setiap hari, dan doktor Malaysia periksa kesihatan saya secara percuma setiap 6 bulan kerana visa PRJP. Saya dah pesan pada anak saya, jangan kerap sangat datang melawat, nanti saya pula yang tak nak balik Berlin. Jurutera Thomas, 46 tahun dari Frankfurt, menunjukkan gambar motosikal Honda Wave barunya. Di Jerman, ansuran bulanan Mercedes saya $1,200. Di sini, motosikal ini berharga $42 bayar tunai. Saya tunggang ke Kuala Lumpur dan pusing pulau setiap minggu. Isi minyak penuh cuma Rm18. Dalam hidup saya, tiada lagi perkataan kembali. Klip-klip ini dimuat naik serentak ke kumpulan orang Jerman di Malaysia. Dalam 45 minit, ia mendapat 8 juta tontonan, 420,000 tanda suka dan 87,000 perkongsian. Komen daripada mereka yang masih di Jerman membanjiri ruangan, jual rumah sekarang juga, terbang esok. Kenapa kita tak tahu tentang ini dari tahun lepas? Di pejabat Chancellor di Berlin, Olaf Scholz menonton klip yang sama berulang kali. Dia menutup skrin, tangannya menggeletar. Mereka kata, di sana itu syurga. Lorong 6, Kampung Jerman, Pulau Pinang. 6:05 petang, 22 Februari 2026. Pasar malam yang baru dibuka, Pasar Malam Fusion Euro Asia, dipenuhi dengan pertembungan aroma yang hebat. Di gerai kiri, soset Jerman yang dipanggang di atas arang berbau wangi, berharga Rm18 Di gerai kanan, nasi lemak sambal sotong yang pedas menyengat, berharga Rm8. Hans Muller berdiri di hadapan gerai nasi lemak, memegang sudu plastik, mukanya merah padam. Betul kepedas sangat ni? Dia bertanya. Dia makan sesuap dan air matanya terus mengalir. Anak perempuan Anna ketawa terbahak-bahak. Pak Cik Hans, orang Malaysia memang makan pedas macam ni setiap hari. Di sebelahnya, Mak Cik Aminah, pemilik gerai, tersenyum. Encik Hans cuba makan dengan timun dan nasi, kurang sikit pedasnya. Hans menggeleng. Tak apa, saya nak sausage 3 batang, tak nak lada hitam ya. Tetapi Mak Cik Aminah secara senyap-senyap meletakkan secubit cili padi. Hans memakannya dan menjerit, "Ahah, terbakar." Seluruh pasar itu riuh dengan gelak tawa. Tidak jauh dari situ, di sebuah kedai bi Jerman, sekumpulan rakyat Malaysia duduk mengelilingi meja, mencuba bi sambil makan sausage. Sedap juga, tapi kenapa tak ada rasa pedas langsung? Kata adik Faris, penjual air kelapa. Seorang warga Jerman, Thomas, menjawab, terlalu pedas pun tak sedap. Kami suka rasa yang seimbang. Satu masalah besar timbul di pantai. Sekumpulan warga Jerman berumur 60 menganjurkan parti barbeku gaya Eropah, memasang khemah, memanggang sausage, dan memasang muzik klasik. Orang tempatan yang lalu lalang berasa hairan. Kenapa mereka duduk makan macam ni? Tak ada kebuah mangga? Tak ada keroyak? Satu pertikaman lidah kecil berlaku apabila seorang wanita tempatan menegur, "Encik, tak boleh pasang api di pantai ya." Tetapi warga Jerman itu bertegas, "Di negara kami buat macam ni setiap hujung minggu." Akhirnya, seorang pegawai polis tempatan datang untuk menjadi orang tengah. Sausage dengan sambal. "Kenapa tak makan sekali?" katanya sambil tersenyum, lalu menyuruh kedua-dua pihak bertukar makanan. Hans mencuba nasi lemak sekali lagi. Kali ini dia tersenyum. "Sedap. Tapi boleh kurangkan pedas sikit tak?" Mak Cik Aminah pula menggigit sausage. "Rangup, tapi kalau letak cili sikit lagi sedap." Dalam masa 2 jam, klip video sausage vs.
Sambal menjadi sohor kini di TikTok Malaysia Jerman dengan 32 juta tontonan. Komen membanjiri, comelnya. Budaya bertembung, tapi hati bersatu. Di Berlin, Olaf Scholz menonton klip itu dan mengeluh. Mereka bukan sahaja lari dari masalah ekonomi. Mereka sedang membina sebuah dunia baharu yang bercampur aduk. Putrajaya, Malaysia. Perdana Menteri Malaysia duduk tersenyum di hadapan kamera dalam satu sidang akhbar siaran langsung ke seluruh negara. Dalam 35 hari, seramai 180,000 warga Eropah, dengan 42% daripadanya adalah warga Jerman, telah membawa masuk dana lebih 120 bilion ke dalam negara. Ini bukan sekadar angka. Ini adalah enjin ekonomi baharu untuk Malaysia. Di Pulau Pinang, di pejabat jualan Seafront Horizon, papan tanda terjual 92% tergantung megah. Hans Muller baru sahaja menandatangani perjanjian untuk membeli vila kedua untuk anak lelakinya. Pemilik projek, Encik Tan, berkata dengan bangga, jualan bulan ini melonjak 480%. Warga Jerman semuanya bayar tunai. Kami telah mengambil seduhan 200 pekerja tempatan baharu dalam 2 minggu untuk pembinaan, pengemasan, perkebunan, dan pemandu. Di Langkawi, di pasar, Nek Timah sedang mengira timbunan wang. Duriannya habis dijual hari ini, 450 biji. Orang Jerman beli paling mahal, 30 sekilo. Katanya, 10 kali lebih segar dari pasar raya Berlin. Saya dah ada duit nak hantar cucu masuk universiti. Angka dari Bank Negara Malaysia pagi ini, pendapatan jualan hartanah kepada warga asing melonjak 340%. Kutipan cukai jualan, perkhidmatan, SST, daripada perbelanjaan warga Eropah, meningkat sebanyak RM7 bilion. Restoran, kedai bir, dan pusat urut tradisional berkembang 265%. 14 buah sekolah antarabangsa baharu telah dibuka, mengambil 2,800 guru tempatan. Hospital swasta penuh 92% dengan pesakit visa PRJP. Malah petani di Serata Negara menghantar 40 tan kelapa setiap hari ke Pulau Pinang dan Langkawi. Anna Frank berjalan membeli belah di Gurney Paragon Mall, Pulau Pinang, bersama anak perempuannya. Saya berbelanja 18,000 sebulan di sini. Setiap ringgit yang saya belanjakan membantu rakyat Malaysia, katanya sambil tersenyum kepada juru jual yang membalas senyumannya. Pejabat Perdana Menteri membuat pengumuman tambahan. Kami akan melanjutkan kuota residensi tetap kepada 300 orang bagi setiap warga negara sebulan dan akan menganjurkan sidang kemuncak pelaburan Eropah Malaysia pada bulan April untuk menarik 200 bilion lagi pelaburan. Pada masa yang sama di Pejabat Chancellor di Berlin, Olaf Scholz duduk mendengar laporan rahsia dari Kedutaan Jerman di Kuala Lumpur. Malaysia mendapat keuntungan yang sangat besar manakala kita terus berdarah tanpa henti. Dia menekan interkom. Adakah delegasi sudah bersedia untuk terbang? Kita mesti hentikan perkara ini sekarang juga. Lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Pesawat tentera udara Jerman, Gulfstream G650, mendarat dengan lancar. Pintu terbuka. Chancellor Olaf Scholz berjalan mendahului delegasi seramai 12 orang, wajahnya tegang, memakai sut biru tua, diikuti oleh Menteri Luar Negeri dan pakar-pakar ekonomi. Selamat datang ke Malaysia, kata Perdana Menteri Malaysia, yang telah sedia menunggu dengan senyuman mesra. Dia berjabat tangan dengan Scholz. Kami tahu tujuan lawatan Tuan kali ini. Bilik mesyuarat khas, Putrajaya. 10 pagi. Suasana sangat tegang. Scholz menghempas satu fail ke atas meja. 180,000 orang dalam 36 hari. Kami telah kehilangan 52,000 pembayar cukai berpendapatan tinggi. Ini adalah krisis populasi terbesar Jerman dalam 100 tahun. Kami meminta Malaysia mengurangkan kuota PRJP dan residensi, tetap dengan serta-merta. Hentikan kempen pengiklanan Malaysia, rumah anda selamanya, dan tingkatkan cukai untuk warga Jerman yang berpindah ke sini. Senyuman Perdana Menteri Malaysia tidak berubah. Tuan Chancellor Scholz, Malaysia membuka pintunya kepada semua yang mencintai negara kami dan mematuhi undang-undang. Kami tidak akan berhenti, kerana polisi ini telah mewujudkan lebih 85,000 pekerjaan untuk rakyat Malaysia dalam sebulan sahaja.
Aliran masuk dana sudah mencecah 135 bilion. Muka Scholes merah padam. Jika Tuan tidak berhenti, kami akan mempertimbangkan langkah-langkah tindak balas ekonomi. Kami akan menaikkan tarif ke atas barangan ekspor dari Malaysia dan mengehadkan penerbangan terus antara Jerman dan Malaysia. Bilik itu senyap selama 3 saat. Perdana Menteri Malaysia tertawa kecil. Tuan bercadang untuk menaikkan cukai ke atas durian dan minyak sawit Malaysia. 180,000 rakyat Jerman di sini sedang membeli 3 tan durian setiap hari. Dan jika Tuan mengehadkan penerbangan, mereka hanya akan terbang melalui Dubai atau Singapura. Perjalanan hanya akan bertambah 40 minit. Visual beralih ke sebuah bar pantai di Pulau Pinang. Hans Müller dan Anna Frank sedang menonton berita siaran langsung di TV. Hans mengangkat gelas birnya. Mereka datang untuk berunding supaya kita berhenti. Saya baru saja beli villa kedua pagi tadi. Anna ketawa. Beritahu Scholes, datanglah ke Malaysia. Hidup di sini 10 kali lebih baik. Di Berlin, Timbalan Chancellor menunggu panggilan video dari Scholes. Bagaimana hasil rundingan, Tuan? Scholes mengeluh panjang di skrin. Mereka menolak setiap tawaran kita. Epilog. Gelombang yang tidak dapat dihentikan. Rundingan antara kedua-dua pemimpin berakhir secara rasmi. Olaf Scholes berjalan keluar dari bilik mesyuarat dengan wajah pucat, tangannya menggenggam dokumen sehingga renyuk. Kami akan pulang ke Berlin serta-merta, dan kami tidak akan biarkan perkara ini berakhir begitu sahaja, katanya kepada wartawan Jerman yang menunggu di luar. Perdana Menteri Malaysia berdiri tersenyum lebar di pintu. Malaysia sentiasa terbuka untuk semua yang mahukan kehidupan yang lebih baik. Terima kasih atas kunjungan Anda. Visual beralih ke Clear, 4.30 petang. Penerbangan LH 772 dari Frankfurt mendarat, membawa 312 penumpang Jerman. Tetapi kali ini, angkanya bukan lagi 180,000. Data dari Jabatan Imigresen menunjukkan jumlahnya telah melepasi 205,000 orang dalam 39 hari. Barisan di laluan khas PRJP kini memanjang sehingga ke aras 350 buah bas khas disediakan. Hans Müller berdiri melambai ke arah kamera televisyen. Scholes datang berunding, kan? Apa keputusannya? Saya tak peduli. Saya baru saja pindahkan duit untuk beli villa ketiga untuk kawan saya di Berlin pagi tadi. RM1.5 juta, tunai. Anna Frank memeluk anak perempuannya, tersenyum riang. Baguslah rundingan itu gagal. Esok, 47 lagi kawan saya akan terbang ke sini. Semuanya sudah menjual rumah mereka di Munich. Di Berlin, 9 pagi waktu tempatan, Scholes mengadakan mesyuarat tergempar pusingan kedua. Angka meningkat 25,000 lagi dalam 24 jam selepas rundingan. Kita mesti isytiharkan darurat populasi sekarang juga. Tetapi satu lagi berita tiba dari Kedutaan Jerman di Kuala Lumpur. Warga Jerman di Malaysia telah mula menganjurkan parti sambutan pendatang baharu di Pulau Pinang dan Langkawi. Seramai 18,000 orang telah menyertainya, dan mereka sedang menjemput rakan-rakan yang masih di Jerman secara langsung melalui siaran stream. Gambaran terakhir, Pantai Tanjung Bunga, Pulau Pinang, ketika matahari terbenam. Hans, Anna, Thomas, Nenek Erika, dan beratus-ratus lagi warga Jerman berdiri mengibarkan bendera Malaysia dan Jerman yang digabungkan. Ini bukan pengakhiran, jerit Hans. Ini adalah permulaan sebuah kehidupan baharu. Kamera bergerak ke belakang, menunjukkan deretan villa mewah dengan papan tanda terjual di setiap projek. Dan di kejauhan, 7 lagi pesawat sedang terbang lurus, datang dari Eropah.